Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang bersama-sama kami di Facebook Live bagi siri Majliskan Negeri Johor bagi siri kedua di Rise Up Plus Podcast bagi tahun 2023. Bersama saya Bobo. Saya Azlan lah macam baca. Okey, baik Bo. Semalam telah berlangsungnya event Rise Up Run Carnival. Ya, betul. Memang meriah lah. Jadi yang tu yang pertama kali kita buat lah. Rasanya tak pernah kita buat lagi. Di mana biasanya RRC ni, yang kita panggil RRC lah, Rise Up Run Community. Hanya berkumpul untuk berlari je. Berlari bersama-sama secara mingguan di setiap hari Jumaat di Puteri Harbour, Johor Bahru. Ya, betul. Kan? Dan semalam juga kita telah adakan mini carnival di Kompleks Sukan Johor melibatkan beberapa aktiviti seperti kelin harian oleh Pola Malaysia. Pola ada. Different level. Ya, kit Different atletik level. dari oleh Nadi Juara Athletic Club dan pertandingan 2.4 km dan macam-macam lagi. Memang gempak. Dan alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan komuniti-komuniti pelari-pelari di serata Johor lah, especially daripada Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, mana Pontian lagi, daripada atlet sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. Jadi memang secara memang besar-besaran lah. Agak besar lah untuk pertama kali ni kan. Ya, Ramai betul, lah yang datang. betul tu. Dan topik perbincangan kita bagi siri kali ni juga masih lagi tentang larian. Tak berhenti lagi Tak berhenti, memang larian. Memang berlari je. Okey, topik dia berlari antara kesihatan dan prestasi. Yeah. Wah, tak cakap pun so sambung. Kita dah tak plan Jadi mari kita lihat VT yang kita dah sediakan, team production dah sediakan. Alright, let's go. Satu lagi acara 400 meter yang turut membuat pemilihan terakhir wakil kesukan si Kemboja menerusi kejohanan ini. Menyaksikan Umar Osman dari Johor menoktahkan penantian layak ke Tamasya Sukan C kali pertama di Kemboja Mei depan selepas memenangi acara itu dengan catatan 47.40. Meninggalkan Abdul Wafi Roslan dari Terengganu sebagai naib juara dengan catatan 48.22 dan wakil Selangor S. Tarshan. Itu dia VT. Pertama kali ni kita highlight sedikit perkembangan atlet olahraga Johor. Baru nak minum, babe. Baru nak minum. Agak sikit. Jadi perkembangan atlet olahraga Johor iaitu Umar Osman. Umar Osman yang telah berjaya melayakkan diri ke Sukan C Kemboja bagi kategori A. Dia bukan orang bagi tiket. Memang dia layak. Memang dia layak. Layak-layaknya Jadi Umar juga mensasarkan untuk melakukan bawah 47 saat. Laju. Tahu tak berapa laju? Laju lah. Sebab rekod kebangsaan adalah 46.41 daripada Zaifuzana Abidin. Jadi yang tu dah mungkin dah 20 tahun lebih dah rekod dia masih dipegang. Jadi dia target untuk bawah 47 saat, jadi 46. Mungkin dia lah. Memang lain macam lah. Kalau Umar dia dekat sini dengar ni, Umar, all the best. All the best Umar. Jadi kita percaya Umar boleh lakukannya apabila sampai waktunya. Dia pun believe in the process lah dan melihat dengan size dan komitmen yang diberikan, memangnya tiada yang mustahil untuk Umar dan juga pada semua orang lah. As long as ada usaha, pasti ada kejayaan boleh. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita doakan kejayaan untuk Umar. Amin. Alright, insyaAllah baik. VT tadi memang berkait tentang topik hari ini iaitu berlari antara kesihatan dan prestasi. Tanpa berlengah masa seperti yang kita janjikan, ini dia panel jemputan kita iaitu Abdul Radi bin Ismail iaitu jurulatih olahraga sekolah sukan Tunku Mahkota Ismail. Selamat datang, coach. Terima kasih. Dan Muhammad Zulfadli bin Zahir atau panggilan mesra dia ialah Jubak. Jubak bukan tak apalah. Nanti bukan sebab dia bukan QUE dia tu kan. Yalah. So Jubak, merupakan Dota game ni. Dota game. Duta Pola Malaysia. Kan? Ni tak kira Pola, ni Pola, tim Pola. Maafkan saya. Maafkan saya. Selamat datang Jubak. Thank you Tim Johor. Okay, alright. So mereka ni adalah orang-orang yang akan bercerita berkenaan dengan larian. Of course. Prestasi, kesihatan. Ya. Ni Jubak pun dah prestasi dah. Jubak pun dah prestasi tau. Mungkin nak tanyalah sikit Jubak lah Jubak je senang. Senang lah Jubak. Kan. Okey, Jubak nak tanya. Macam mana boleh start dengan larian? Sejarah dia sebenarnya dekat sekolah dulu memang kita lari lah. Tapi memang kebanyakan orang yang habis sekolah kita stop sebab
Lepas SPM tak ada program apa-apa. So Yeah. kita stop. Saya stop lama. 5, 6, 7 tahun dan membesar. Okay? Membesar tu boleh tak explain sikit membesar tu apa? Membesar, Detail sikit. Bukan sekadar umur tapi dia membesar ke tepi dan ke depan. Dan ke depan lah. Banyak saya membesar naik dalam 30-40 kilo. Sebab mungkin dari sebab makanan lah. Gaya hidup kita sebelum masa sekolah aktif, makanan tu mungkin burn, tapi lepas sekolah tu kurang aktif. Okay. So Tapi selera makan selera tinggi. makin naik. Ya. So saya stop, tapi bila saya start bekerja kena paksa lari sebab company sponsor. So register masuk event kena masuk lari. So kita teringat lah Kira sekolah maksudnya dulu. kena paksa lah. Kena paksa, betul. Okay. Teringat lah. Bagi KPI lah. Macam okay, saya nak hantar 10 budak masuk lari. Okay, terpaksa. Oh, awak dulu lari kan masa sekolah menengah. Okay, awak masuk. Padahal dah lama kan. Tapi dia bukan macam kena paksa, it means dia ni terlalu besar. Tak, Adakah bukan. Bukan lah. Bukan. Okay. Dia just paksa awak ni pernah lari dulu-dulu. So first time masuk event, then daripada situ dia spark balik. Nak lari tu. Dia spark balik. Jadi itu tahun bila? Masa dipaksa tu? 2010. Tahun 2010. 2010. And daripada situ tak pernah berhenti berlari lah. Alhamdulillah daripada 2010 memang konsisten sampai sekarang. Betul. Respect. Orang-orang yang macam ni. So maksudnya training age, umur berlatih lah. Umur berlatih ni dah lebih kurang 13 tahun lah. Tanpa Lebih henti. kurang lah. Lebih kurang. Memang dahsyat lah. Kalau orang yang mendengar ataupun yang menyaksikan kita ni mesti akan boleh sebenarnya. Betul. Untuk penonton di rumah lah. Penonton di rumah. Jubak dah berapa kali pergi marathon di luar negara finisher? Kalau yang world major tu saya dah buat 3 daripada 6. 42 kilo. Ada lagi 3 lah, tak habis lagi. Bukan di Malaysia saja ya. So ada lagi road yang selepas ni? InsyaAllah lagi sebulan saya ada Korea. Di Korea. Lagi berapa minggu tu? Tu lagi 3 minggu. Ni memang all the best terapik lah ni. All the best lah. Ni Tengah habis peak. ni terus berlari je ni. Berlari balik ke rumah. Coach Hadi macam mana pula? Yelah boleh ceritakan sedikit sebanyak macam mana boleh start dengan olahraga dan coaching ni. Okey, macam saya ni asalnya dulu bukannya kita runner jugalah, tapi lebih pada sprinter. Okey, jadi lepas saya dah habis sekolah tu, bila masuk ke college, jadi saya merasakan sebab saya ni rendah orangnya. Jadi saya rasa kalau saya rendah pun. Tak ada. Lebih kurang je. Okey je. jadi orang kata alamak. Jadi bila kita nak compare dengan lain-lain, saya cakap why not saya cuba ke long distance, middle distance lah. Sebab sebenarnya masa sekolah dulu saya pernah cuba middle distance, menang pun, tapi masa tu cakap penat lah, malah. Jauh Tanda tak terfikir. Jadi bila kita dah masuk college tu, cuba masuk fun run. Masuk-masuk menang pula. Lepas tu Menang tu apa? Podium ke ataupun memang memang podium. Memang podium. Masa tu podium. Masa tu saya ingat lagi kat UM. Okey. Kat UM dia ada buat larian itu, masuk menang. So saya cakap itu, rupanya aku ni boleh je lari long. And then start daripada situ saya mula berlari. Tapi macam saya ni, macam saya bukan fokus pada lari je. Saya lebih kepada duathlon dengan triathlon. Sebab dulu masa saya belajar, saya punya rakan partner training saya dia daripada UPNM. Jadi saya rajin lah orang kata training dengan diorang. Sebab saya masa belajar, saya dulu belajar dekat Institut Perguruan. Jadi saya ni macam tak berapa bercampur sangat dengan pelajar dekat sana. Saya banyak di luar. Jadi maksudnya saya lebih menghabiskan masa di luar, dan saya join event apa semua tu memang dengan orang luar lah. Jadi lepas tu saya balik ke Johor. Saya dihantar ke sekolah yang ceruk. Memang saya dah fikir saya masuk dekat SJKC Gogok. Okey. Saya duduk Dekat mana? SJKC Gogok, Pengerang. Okey baru nak buat teka-teki. Okey. Bila dah sampai kat Sikasu Gogok, saya datang, saya tengok tempat dia, saya cakap habislah aku. Kira ni penamat lah. Habislah riwayat aku sebagai seorang atlet. So bila duduk kat situ, larilah. Dia pengampungan nelayan, memang kawasan ceruk. Pukul 3 pagi saya lari. Orang kampung panggil saya orang gila. Cakap gila Cikgu Radi ni berlari. So lepas tu bila dah tu dekat Bandar Penawar ada stadium. So saya training kat situ. Kebetulan masa tu sekolah sukan ada training juga, sebab masa tu dia orang punya track tengah renovate. Saya tengah-tengah lari, ada seorang cikgu jumpa saya. Dia kata dengan saya, awak ni budak sekolah sukan ke? Saya cakap, bukan, saya cikgu kan. Jadi apa ni awak minat nak jadi coach?
Saya cakap saya ni orang kata lari untuk diri sendiri boleh lah, tapi coaching ni tak berapa pandai kan. Lepas tu kata okey tak apa. Saya cuba bagi awak seorang budak, awak cuba latih, kita tengok macam mana, boleh pergi tak? Dan orangnya adalah Amirul. Itulah atlet pertama saya yang orang kata membawa saya, journey saya sampai ke sekarang ni lah. Saya tiba-tiba remang lah. Kan? Sebab Mirul tu pernah datang sini. Ya, minggu lepas. Yang minggu edisi pertama. Edisi yang pertama. So jadi kita bawakan Amirul dan kita bawakan jurulatih dia sekarang. Okay, teruskan. Jadi bila jumpa Amirul tu, masa jumpa tu memang kita tahulah macam Amirul ni masa kat sekolah dia memang berlari lah, tapi masa saya first time saya jumpa dia, saya nampak dia ada bakat. Tapi dia tak ada latihan yang proper. Okey, lepas tu cikgu dia jumpa, saya ingat lagi first time dia jumpa saya, dia tak percaya saya ni coach. Sebabnya dia cakap dengan saya ni terlalu jambu jadi coach. Sebabnya dulu nasib baik tak sembuh. Nasib baik. Yalah betul. Okey, teruskan. Okey, jadi saya cakap dengan dia, okey, bila training, saya cakap dengan dia, kalau kamu nak training dengan coach, saya tetapkan dengan dia, kita tak boleh main setakat peringkat MSSJ je. Sebab macam dulu Pengerang ni memang terkenal dengan daerah kebelasahan lah. Okey, saya cakap dengan dia, bila kita pergi MSSJ pun orang cakap alah Pengerang. Mesti saya cakap kita training, and then masa cuti sekolah memang kita tak ada cuti lah. Balon training. Alhamdulillah pergi MSSJ, 3 rekod MSSJ pecah. Okey, lepas tu saya pergi ke MSSM, alhamdulillah MSSM pun dapat 3 emas juga. So start daripada situ memang teruslah. Tapi sepanjang tu saya bila dia dah berjaya MSSM tu, saya hantar daripada rakan baik saya, Coach Jironi dekat CSMI. Okey, jadi daripada situ dia teruskan journey dia dan saya teruskan latih budak baru, dan sampailah tahun 2018 macam tu saya join dengan tim Sukma lah. Tim Sukma Johor, dan saya ada bawa budak saya sendiri, dan teruslah sampai ke tahun ni, dan orang kata kemuncak karier coach saya tahun 2022 lah. Saya berjaya orang kata bawa 2 orang atlet bawah jagaan saya pergi ke SEA Games lah. Alhamdulillah. Jadi orang kata daripada situ, orang kata karier perjalanan saya sebagai seorang coach ni memang banyak. Berapa tahun coach melatih ni? Saya start coaching tahun 2014 lah. 2015 baru saya betul serius. Sampai sekarang. Baiklah. Okey. Jadi kita balik kepada kita punya tajuk. Okey, kita tengok jubak lah. Mungkin tadi kita dah cerita pada prestasi dan kesihatan. Jadi kita nak tahu, mungkin penonton kat rumah nak tahu apakah zon kadar jantung yang dicadangkan kalau kita nak berlatih. Tak tahu jubak mungkin zon. Zon. Apa-apalah yang method yang digunakan oleh jubak. Kalau macam saya, sebab kita training marathon kan. So training dia lama, dia tak macam sprinter, dia macam short kan. So lama, so kita memang 80% daripada kita punya training memang zone 2. Daripada satu hari ke ataupun daripada the whole week lah, senang. Okay. Kata 7 hari tu kan. 80% kita tu zone 2 easy lah. Dia tak setengah orang bila dia nak start, bila dia Google macam-macam, so dia jadi macam takut tau, macam-macam banyak info. Zone 2 lah, calculate ni lah, itulah. So senang je nak tahu zone 2. Boleh borak. Tak tercengap, tak tercungap dia kata. Itu dari situ kita boleh tahu kita sebenarnya zone 2. Itu je lah. Dia ada berapa banyak zone? Normally generally ada 5 lah. So zone 2 tu adalah di tahap yang tak penat lah maksudnya. Bila dia tak penat. Zone 1 tu kira kita lepak-lepak gini kan. So bila dia start berjogging, berlari, dia masuk zone 2. Daripada zone tu lah kita nak go for endurance, sebab runner marathon dia nak lari lama. So dia tak nak hit tinggi sangat lah. So dia nak relax. Banyak dekat zone 2 lah. So maksudnya kalau larian untuk mingguan juga, tak pernah ada larian yang penat ke ataupun? Ada juga. Tadi 80%. So yang 20% tu 20% tu lah kita go all out, do all the speed. Macam kalau runner marathon kebanyakan dia akan buat dekat track 400 meter, 800 meter lah. Dia macam tak complicated sangat lah. Tadi juga ada cakap pasal dia boleh borak sambil boleh borak kan. So kalau kita lari 2, kita boleh borak. Kalau seorang kita boleh nyanyi. Pantun. Macam mana kita nak indicate yang kita tak penat sebenarnya? Maksudnya kita tak tercungap macam boleh relax kalau macam tu, kalau mungkin ada tips macam kita lari seorang kan, kita kena bercakap dengan diri sendiri ke? Mungkin kalau apa je buat apa je buat? Macam bernafas tu macam biasa. Dia tak ada macam tak ada dia macam biasa je, macam relax, tak rasa macam
nak slow down, dia rasa relax. Okay. As long as rasa relax, kita tahu sendirilah tanpa gadget apa kan. Kalau setengah orang macam terlalu tengok Rigid gadget. sangat lah. Macam alamak ternaik. Ya pernah juga tengok orang lari every 5 second. Every 5 second. So, macam kita natural lah, just rasa lah by pakai feel. rasa lah. Ada pun ada kan. Sebab tak semestinya device ni betul. Ada juga limitation dia. Kadang-kadang maybe yang pakai optical ni peluh dengan dia longgar ke, reading dia lari. So kita nervous. Alamak, heart rate naik 18 padahal relax je. Macam tu lah contoh dia. Tapi diperlukan lah jam-jam Yalah. gadget ni kan. Untuk kita monitor lah. Coach Radhi memang pakai zone-zone yang macam Atau ada method lain? ada method lain yang Okey, kalau tanya dengan saya apa yang Jubak cakap tu memang betul lah. Okey, cumanya macam kita ni, okey, kenapa apa reason ni? Macam saya dia cakap zone tu. Bagi macam saya boleh bagi reason. Kenapa bila kita training ni dia sebenarnya zone 2 atau zone 3. Zone 3 is dia punya limitation dia. Okey, kenapa? Sebab bila kita berlari, kita nak build up kita punya endurance. Di bawah zone 3 bila kita lari, badan kita akan produce satu sel yang dinamakan mitochondria. Okay, mitochondria ni adalah powerhouse untuk kita simpan energi. Betul. So benda tu yang nak kena ada banyak dalam badan, kita build up. Bila kita lari laju, masuk ke lactate punya level, sel mitochondria ni akan terhapus sikit. So jangan ingat bila kita lari kita banyak buat laju, kita akan jadi laju. Tak. Okey. Tapi macam saya, sebab kita macam kita latih dekat sukan, budak yang ada jam yang ada heart rate tak ramai. Ada tapi kita bukannya terlalu banyak. Jadi macam saya gunakan method VCR. Okey, kita ada buat test lari dalam dia ada 20 minit, 30 minit dan ada 1 jam. So daripada situ kita akan determine dia punya training pace. Dan training pace dia maksudnya kalau yang macam recovery memang kena follow. Sebab kena ingat bila kita training ni macam setiap event tu dia ada pecahan berapa persen macam yang Jubak cakap tadi. Okey, kalau macam untuk atletik punya event macam 400 meter dia punya wajaran untuk endurance dia adalah 40%. Okey. Bila naik 800 dia akan jadi 60%. Naik 1005 dia akan jadi 70%. Sampai ke 10k hingga ke full marathon sebenarnya wajaran untuk endurance training adalah 90%. So maksudnya wajaran 90% tu adalah zone 2 yang macam Jubak cakap tu. Lebih kurang macam tu. Lebih kurang. Lebih kurang so macam tu. So 90% adalah easy, dia lebih kepada easy. Yes. Cuma perbezaan dia adalah bila kita training dekat track ni, kita ada banyak buat benda yang orang kat luar tak buat. Sebab apa? Kita tahu bila kata macam kita kompetitif, speed is king. Sebab speed itulah yang akan menentukan sama ada orang tu menang ataupun tak menang. Sebab kalau kita tengok macam high level punya competition, yang membezakan masa pertengahan race tu semua sama je. Hujung speed itulah yang membezakan sama ada dia menang ataupun kalah. So kalau macam kita punya training phase, dia punya konsep adalah base endurance bagus. Baguslah dia punya speed. Sebab bila base endurance bagus, kita nak build up speed tu memang jangka masa yang pendek kita boleh dapat dan susah nak injet. Itu yang penting tu, susah nak injet kan. Betul. Sebab saya sebelum ni lari, bukanlah saya baru start je berlari mungkin 2 tahun lepas lah. Taklah, lebih lah 5 tahun lepas. Lebih kurang 5 tahun lepas yang start endurance-nya running lah. So start lari tu memang mungkin terbalik pada Jubak lah. Jubak cakap 80% easy, saya mungkin 90% hard. Kan? Sebab kita dulu nak laju memang kalau boleh bedal je lah. Memang bedal je lah pagi-pagi lari. Kena pula orang kompetitif lah. Dalam masa 3 minggu je give up nak lari. Sebab banyak kita kecederaan, berlaku kecederaan kan. So jadi penonton kat rumah boleh tahulah. So boleh compare kan. So jadi mana yang untuk kesihatan dan prestasi. Betul. Jadi Jubak dah cerita lebih kurang bagi yang Fodos yang tak ada jurulatih atau dia tak ada ilmu, dia boleh gunakan method tu lah. Betul. Kan. So bagi yang memang high performance prestasi, yang tadi dah yang PCR dan sebagainya. Menarik. Jadi kalau kita tengok kita dah rasa lah kan. At least kita rasa. Cuma Jubak nak tanya satu je. Tadi Coach Radhi cakap ni gila. Cikgu ni pukul 3 pagi berlari. Betul tak cikgu? Kan? Jubak pernah lari pukul 3 pagi? Training lah. 3 pagi sebenarnya normal untuk kita. Tapi weekend lah. Tak adalah hari-hari. Sebab kita buat long run. So kita nak lari 3 jam, 4 jam. Betul? Oh, tak nak panas? Tak nak panas. Malaysia panas So kita nak habis sebelum, selalunya macam Melayu ni kita nak habis sebelum subuh habis. Kita bagilah setengah jam before subuh habis kan. So habis je terus subuh. So memang kita start pukul 3. Kalau 3 jam dapat pukul 6, 6.30 kan. And then habis lah. Sebab dulu-dulu kita start
dah nak dekat subuh, lari lepas tu berhenti subuh. Macam Dia kacau, efek, dia kacau. efek Betul, dia dia dah tak kacau. best. Badan dia sejuk, lepas tu start balik macam Ya, tak best lah. betul. So kita try bring everything. Pernah tak lepas subuh tu terus berhenti lari? Banyak kali plan nak sambung tapi dah duduk sedap, borak. Relax. Balik je lah. Balik je lah. So memang start pukul 3 pagi je lah. So kita di rumah tu lah kan, dah boleh fikir-fikirkan lah. Untuk awal kan. Kalau long lah. Yelah. Takkan rasa kalau setakat short distance nak kena ngada pula. Lari 400 meter je tak pun. payah lah kan. Okey, teruskan. Okey, kalau contohlah, kalau Jubak ada cerita pasal dia berhenti lepas subuh kan. Kalau yang marathon selalu tu, kalau dia nak berhenti subuh. Oh, yang tu memang terpaksa. Terpaksa. Benda time race macam contoh race saya lari KL Marathon kan. Dia memang start pukul 4.30. So kalau saya nak habis sebelum subuh, saya memang kena dah jadi top 3 pula. Yang top 10 je yang boleh habis pergi sembahyang subuh. Yang lain memang akan tak sempat lah. So macam kita orang dah prepare lah, macam member standby sejadah tepi. Jumpa hotel station, ambil kira quick one lah. Ambil pap sambung. Tapi ada efek dia. Memang berat kan. The first 2-3 km bila start balik tu berat. Sejuk kan, dia sejuk. Coach saya nak tanya Coach Radi. Sebab Coach ada cakap pasal kesihatan. Jadi adakah salah satu faktor kesihatan ni berpunca daripada salah pemakaian kasut? Okey, kalau pemakaian kasut tu memang betul lah. Okey, sebabnya kasut yang dicipta untuk berlari ni dia ada macam-macam purpose. Okey, ada yang kasut dibina untuk stability, ada yang dibina untuk speed, ada juga yang dibina untuk gym dan quad. Macam nak tahu yang dia stability ke ataupun dia untuk agility ke? Okey, biasanya kasut yang untuk stability ni dia lebih wide lah. Okay, dan dia maksudnya dari segi cushion dia lebih Tebal lah. Tebal. And then kalau macam kasut untuk speed ni dia tend to lebih, tapak dia lebih nipis. Tapi orang kata dia rigid sebab kita laju kan. Tapi sekarang ni dengan teknologi yang ada, kadang-kadang susah nak cakap sebab kita tengok kan, contoh Nike Alpha Fly punyalah tebal, macam Adidas Boston tebal, tapi kasutnya kasut race. So kadang-kadang dengan teknologi yang ada sekarang, yang research dia buat, ada yang kasut boleh guna untuk race juga sebenarnya. Tapi dia boleh untuk daily trainer. Tapi sebenarnya memang dia ada kasut yang khas untuk daily trainer, untuk orang kata mengelakkan daripada kita punya kaki tu bila kita cover long distance, kaki tu akan sakit lah. Contoh saya tunjuk macam saya pengguna Nike saya bukan duta Nike saya guna Nike. Contoh disclaimer. Contoh macam bila kita gunakan, kita lari guna Alpha Fly. Okey, Alpha Fly kelemahan dia lah bagi saya bila kita turn dia tak stable. Alright, so bagi saya kalau untuk training kurang sesuai. Dia ada macam Nike Invisible yang orang kata optionnya lebih sesuai lah bila kita berlari. Dan macam kita orang kalau macam yang dekat sukan, bila kita buat speed work, memang normally kita akan guna spike lah. Sebabnya kalau kita pakai kasut yang biasa bila buat speed, contoh lari pace 2, pace 3 pakai kasut, memang kasut tu sangat cepat wear. Tapak aus, and then dia akan makan tepi. Sebab biasanya macam kita lari ni nak dapat perfect foot strike memang susah. Lagi bila kita laju. Jadi bila kita pakai spike tu, kita boleh reduce chances untuk kita punya kasut tu cepat aus lah. Okey, tadi cikgu ada beritahu pasal kesesuaian kasut masa latihan dan ni kan. So adakah keperluan untuk kita macam contoh tadi ada 80 dengan 20 kan, ada yang easy dengan yang, adakah perlu berbeza kasut? Kalau macam easy kasut Jubak pakai, Jubak apply sendirilah. Untuk easy kasut lain, yang laju punya kasut lain. Of course ada. Sebab macam coach cakap lah, satu dari segi ketahanan. Sebab kalau kasut race, dia dibina untuk race. So dia punya mileage dia rendah. Contoh macam kasut Nike tu dulu memang dia cakap 400 km. Marathon runner training sebulan 600 km. Takkan sebulan nak beli 2 pasang. So yang tu kita fokus khas untuk race. So untuk training kita pakai kasut yang lebih tahan lah. And then dia lebih orang kata cushioning. Sebab race dia normally orang nak kasut yang responsif, yang cepat. Masa training dia nak yang cushioning, so that bukan apa sebenarnya, untuk recovery. Sebab training hari ni, besok kaki kita dah recover untuk the next training.
Okey, faham. Tapi Jubak, apa pendapat Jubak untuk orang yang memang dia nak masuk marathon untuk jadi finisher je? Dia memang bukan untuk laju ke apa? So adakah dia perlu ada pelbagai kasut ke 3 kasut, 4 kasut. Ini untuk recovery kasut lain, untuk easy lain. In general best lah, tapi tak ada masalah sebenarnya kalau dia nak ada satu kasut pun. Macam kalau dia nak ada kasut, sebab saya banyak tengok juga trend orang sekarang dia memang ada kasut racing je. So mungkin kewangan dia tak menjadi masalah, so dia boleh beli kasut racing je. Sebab dia kata nak biasakan. Setengah orang maybe dia pakai kasut, ada saya masuk event pakai Converse. Lari 10 km 32 minit. 32 minit laju tak? Laju pakai Converse. Maksudnya bukan kasut lah sebenarnya, kaki tu. Tapi kalau kita tengok kalau kat race ada yang pakai kaki ayam juga. Oh, kaki ayam tu memang level-level uncle legend lah. Uncle legend lah. So macam mana tu? Kalau boleh rungkaikan tak? Oh, kaki ayam tu sebenarnya memang ada researcher lah, dia orang buat, dikaji daripada certain runners yang barefoot running punya method lah. So dia nak more to the ground dengan earth lah. So itu dia punya kepercayaan. Dia punya kepercayaan. Tapi dia tak boleh lah baca buku hari ni besok terus pergi terus. kaki ayam. Dia ada transition dia lah. Maybe dia start on Padang. Dia dah start Padang, dia boleh pergi Tar. Takut lepas Jubak cakap habis satu Johor. Jangan besok semua tak pakai kasut. Tak pakai kasut lah. Bagus. Yelah. Koyak tak pakai kaki. Aduh. Kim, kalau kita tengok kalau uncle-uncle tu semua mungkin tak ada kecederaan. So mungkin you guys boleh cerita apakah punca-punca yang boleh mendatangkan kecederaan dalam berlari. Ya, ramai yang cedera, ramai. Tak payah kita je. Kan. Gitu Kita selalu cedera otak. Cedera otak. Mungkin boleh ceritakan lah mungkin. Common perkara yang berlaku bila kita running. Saya tengok dalam running community lah. Macam saya selalu macam join kanan Johor punya running community. Sebelum ni kita jangan cerita sekarang. Macam sebelum ni dari segi kesedaran untuk stretching, warm up tu memang diabaikan. Memang zero lah. Saya boleh kata zero. Bila dia cakap, okay, mari kompos semua, okay, jom kita lari. Saya, terus je. Belum apa-apa lagi dah lari. Saya cakap, mana warm up stretching? And then saya nampak pandangan orang luar bagi dia running drills ni adalah benda yang orang kata elite je buat. No, sebab bila macam kita runner yang biasa pun, macam saya buat social night run dekat Bandar Penawar, kita ada buat drills. Sebab apa? Kita nak bagi badan kita ready. Okay? Lah, kan? Selain daripada kita buat, kalau kata macam kita tak cukup masa, kita akan buat dengan dynamic warm up lah. So bila kata dia tak buat stretching, and then katakanlah okay, Coach Adi kata warm up tu penting. Dah buat dah warm up. Dah habis lagi, kena pula masa tu kawan-kawan ajak laju kan. Laju habis, sembang-sembang, minum balik. Tak ada cooling down, tak ada stretching. That is the main problem lah. Dia mungkin sehari dua tak ada masalah. Nanti dia dah buat benda tu selalu. So nanti jadi kat habit. Situ nanti dia jadi habit, and then dia akan start dia punya joint dia ketat. Sebab kena faham, macam orang yang sakit ITB, shin sakit, itu disebabkan dia punya range of motion dia sikit. So dia punya tendon tu ketat. Jadi dia menyebabkan, orang kata, dia punya tendon tu tegang. Jadi memang kita tahu bila kita buat workout, apa saja workout, kita buat gym ke, kita lari ke, otot kita akan mengembang. So bila mengembang, otot akan memendek. So stretching itulah yang akan kita tarik balik, bagi panjang supaya range of motion bagus. So dengan kata lain, kita dapat mengurangkan risiko untuk cedera lah. Kita haraplah macam tu lah. Cuma kita pun kena tengok juga daripada intensity dia lah. Tapi bagi saya betul macam coach cakap, regangan selalu kita akan abaikan lah. Especially macam coach cakap, tak ada masa kan. Okay, dah kebiasaan. Habis lari, tergerak juga. Terasa ke? Tak, kita tak terasa. Kita tak terasa. Kita memang apply. Dan penonton di rumah pun terasa ke? Ya, mungkinlah di rumah tu terasa. Macam saya pernah ada pengalaman, Mirul lah. Masa tu Malaysia masa nak qualify for SEA Games. Saya ingat lagi tahun 2021. Dah siap awal ni. Saya nak keluar, kereta kena clamp. Kereta kena clamp. Masa dekat mana tu? Kat mana tu? Dekat Bangi. Saya tumpang rumah adik saya. Parking dekat tempat adik saya, tapi alasan guard tu dia kata tak ada stiker. So kena clamp. Dah kelang kabut. Sampai tu memang ngam-ngam, sarung spike terus dari.
Macam apa tu? Keputusan dia? Menang lah. Tapi lepas tu mengadulah sakit. So itu orang yang memang dah well train. Buat macam tu pun sakit. Lagi kalau orang yang tak pernah tiba-tiba masuk terus lari, balik habis mesti terus balik. Memang betul. Kena lah, kau kena. Juga pernah. Macam mana dengan pasal ni lah, stretching injuries lah, injuries lah, basically injuries. Apa yang menyebabkan injuries? Takkan Juba tak pernah injured selama berapa belas tahun kan? Shin splint lah. Dululah awal-awal biasalah tak buat stretching ni apa sebagainya. Terus race. Dulu awal-awal kita masuk 10k. So 10k lebih intense. Hentak kuat. Memang sakit lah. So memang kalau siapa yang follow kat Instagram boleh tengok kita ada buat peluh Rabu malam. So peluh Rabu malam tu memang khas untuk kita ajar orang buat warm up dengan drills. Tak ada macam long run ke apa. Memang kita spend sejam untuk buat drills dengan warm up. And alhamdulillah daripada situ memang kita start dalam 4-5 orang. Sekarang setiap malam ada 100 orang. And then memang banyak orang memang PB sebab dia dah dapat form yang betul. Lari dulu maybe heel strike teruk. Okay, bila dia dah start buat drills, maybe landing dia cantik sikit. So kurang lah injury dia. Okey, kalau cerita pasal drills. Okey, berapa kali kekerapan untuk buat drills? Okey, contoh tadi Rabu malam dia buat setiap hari Rabu kan? Betul. Kalau yang mana orang biasa dia akan buat hari Rabu je lah. Okey, mungkin ada cadangan lain, mungkin berapa kali seminggu yang disarankan atau dicadangkan lah. Okey. Macam saya apply kat sekolah sukan lah. Drills ni wajib. Every session memang pagi ke petang ke drills ni memang wajib. Sebab macam kita training high intensity, so kita nak get ready. Even sebelum masuk gym pun, kalau kata gym session, kita ada buat drills juga. Right? Sebab bila drills ni macam Jubak cakap tadi, kita betulkan running form lah. Okay? Bila kita punya running form salah, kat situ yang akan timbul macam-macam masalah. Okay? Mungkin dari segi arm swing salah. Contoh macam badan upper body stiff kan. Kadang-kadang ada orang lari membongkok ke belakang gini. Ada yang lari angkat macam ni. Dia rasa macam bila macam tu dia lagi selesa, tapi sebenarnya tak. Bila gini dia stiff. So bila kita buat drill ni macam Jubak cakap, bila kita fokus buat dia je, kita yang duduk kat sebelah ni nampak, oh dia ni lari ada masalah. So kita boleh tegur dekat situ. So bila benda tu dibuat hari-hari, dia jadi habit. Sebab running ni habit. Kalau habit tu tak dibetulkan, memang habis lah. Betul. Okay. Alright. Kalau macam tu, baiklah. Kita pause kejap dan berehat seketika. Silakan. Daripada Majlis Sukan Negeri Johor mengadakan program larian bersama atlet daripada Polar Malaysia, di mana klinik dan juga program larian bersama atlet Polar Malaysia. Dan harapan untuk program ini agar ia akan dapat diteruskan setiap tahun dan juga lebih exposure kepada rakyat Johor, memberi peluang pada mereka untuk menyertai dan seterusnya menjalani gaya hidup sihat. Nama saya Nordin bin Muhammad Jadi. Saya pernah mewakili negara ke Olimpik sebanyak 2 kali. Okey, untuk generasi muda, contohnya budak ada pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dengan MSSM, MSJ, Batuk Suma, kena ada passion lah. Kena ada satu komitmen yang tinggi. Mana kalau tadi nak jadi champion, tak boleh kata itu ini. Yang penting jalankan tanggungjawab. Fokus dengan 100% dengan apa yang nak dilakukan. Saya harap pada yang muda-muda teruskan berjuang untuk olahraga negara dan ke tahap yang lebih tinggi. Untuk event ni
baguslah kalau buat lagi untuk akan datang. Boleh dalam masa sama saya boleh cari best timing untuk saya punya prestasi lah. Okay, Alhamdulillah kita punya event ni berjalan dengan lancar. Kita menerima feedback daripada komuniti dengan baik. And so kita berharap kolaborasi ini akan diteruskan. Diharapkan komuniti ini akan grow untuk memajukan sukan dan membudayakan sukan di negeri Johor. Raizal Johor. Memang alhamdulillah lah selesai kita punya event semalam. Menarik lah. Berapa ramai orang agak tu yang datang tu? Kira-kira 800 lah daripada pagi saya malam kumpul-kumpul ada 800 lah. Betul. So semalam kita dah jalankan kita ada medical check up pagi tu. Kita ada medical check up. Lepas tu kita ada session dengan Jubak dengan Pola dengan Adli. Dan Jubak pun ada share banyak tentang larian, macam mana nak buat interval training. Apa tu monogeti? Apa tu semalam? Monogeti. Monogeti tapi jangan cerita macam mana nak eja. Jangan. Rugi siapa yang tak join. Kita jangan kasihlah. Maybe next time lah kita akan buat. Lepas tu kita ada buat pameran. Pameran macam-macam kita ada Sport Edict, kita ada Pola, kita ada Last Sport, kita ada Anytime Fitness, pameran sukan, lawan pedang, sukan lawan pedang kan. Ada boxing. Boxing pun ada. Jadi menarik. Lepas tu kita ada kids atletik daripada NJSC tu aku paling suka lah tengok dia. Kan kalau kita kau suka Nordin jadi tu ke kau suka NJSC? Aktiviti dia. Aktiviti dia sebab dia ada F1 F1. F1. Tu salah satu Formula 1 modul dia lah. So menarik dia pasal yalah daripada kecil kan. So dia macam fun lah. Dia macam basically sebab daripada kecil memang kita kena ajar seseorang tu untuk mampu membuat semua benda. Jadi mengelak. Kes atletik tu bukan saja dia menjadikan dia seorang atlet olahraga yang bagus, tapi dia boleh bermain macam-macam sukan. Sebab dia ada membaling. Tapi kita tak ada kecil tak ada pun. Dulu kita banyak main cepe. Kita banyak main cepe. Tu budi kan. Kan. So itulah basically. Jadi mungkin kita akan adakan lagi lah insya-Allah. Kita doakan lah yang tak datang sebab banyak aktiviti yang kita lakukan yang berinfo dan yang paling penting ialah race malam tu. Race malam tu 2.4 km. Tak sangka. Open tu boleh 7 kan. So yang penting bukan sekadar bawah 19. 7 apa? 7 minit. 7 minit lah. Yang veteran pun ada. Betul. So yang for those people yang asyik training dia kan, training berlatih tapi dia tak ada goal, dia tak ada yang nak race kan. So memang semalam tu macam kita nampak berjaya sikit lah. Yalah. Alhamdulillah lah kita boleh nampak kompetitif antara community, bukan setakat atlet saja. Walaupun ada atlet yang join bawah 19, tapi yang open dan veteran tu adalah orang yang basically kompetitif, tapi dia bukan yang atlet yang full time. Mungkin bukan full time atlet, tapi kita nampaklah banyak result yang menarik lah kan. So mungkin nanti daripada RRC mungkin boleh membuat satu aktiviti yang moga-moga dengan seluruh running community yang ada kat Johor ni lah, insyaAllah. Okay, kita teruskan lah. Yang pasal injuries dulu lah. Kita nak tahu sangat lah pasal injuries kan. Kadang-kadang orang tak aware kan. Selain shin splint, lutut tadi dan apa lagi? Stretching tadi. Okay. Macam kalau yang high performance ni memang orang kata kita punya training load very high. Okay, antara common benda yang berlaku lah injury masa ketika kita buat weight training lah. Okay, kena faham sebab macam beza social runner, orang yang lari biasa dengan yang high level punya atlet ni, dia punya weight training dia memang berbeza lah. Loadnya very high. And then macam tahun lepas saya ingat lagi kita ada minta bantuan The Cage MSN untuk kita buat 1RM test. So daripada situ kita teruslah dengan latihan sekarang untuk buat bebanan, dan memang kesan dia memang nampak lah. Alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada The Cage MSN sebab membantu. Jadi sedikit sebanyak benda tu dia memberikan impak yang sangat orang kata besar lah. Sebab kena faham bila kita buat macam weight training ni, kalau kata orang tu salah buat sikit,
dia akan makan pinggang lah. Betul? Macam-macam boleh makan kalau weight training ni. Betul? So macam kita tak banyak masa yang kita buat dekat The Cage tu, ingat tak ada seorang atlet yang tiba-tiba padam. Jadi itu antara risiko yang orang kata berlaku. Jadi macam orang kata bila kita buat training tu, dia bukannya setakat diri kita je, alatan ni persekitaran. So persekitaran contohlah dari segi contoh dekat gym main-main. Kadang-kadang budak-budak ni biasalah bila training kan kawan dia angkat dia hagah ke apa ke. Jadi benda tu yang boleh menyebabkan jangan kata atlet kot, kadang-kadang orang yang dah dah umur dia berleluasa ni kan pun sama juga kan, dia pun dia tak fokus lah, saya rasa kurang fokus lah macam bazir masa lah. Betul, antaranya adalah sebab injuries lah. Banyak injuries yang datang ni daripada kita kecuaian lah. Kita anggap dia sebagai kecuaian lah di dalam gym lah. And then faktor lain mungkin persekitaran lah. Macam kita tengok kadang-kadang equipment gym tu tiba-tiba snap apa-apa kan. Kadang-kadang benda tu kita tak nak jadi, tapi jadi. Jadi orang kata variables yang tak boleh nak control tu pun antara punca lah jadi injury. Mungkin jumpa ada. Untuk saya kan common injury lagi satu untuk runners, plantar. Plantar ni banyak lah penyebab dia, tapi yang paling recent yang penyebab utama plantar adalah actually carbon plate shoes. So sebab manusia ni kasut yang natural, bukan carbon plate. Carbon plate ni teknologi yang for the past few years kan. So banyak saya tengok orang-orang yang baru start dah pakai dah. Sebab termakan dengan marketing. Hasutan. Semua orang beli kasut carbon kata kasut ni boleh lari laju. So dia pun nak start running, terus beli kasut carbon. Lari tak biasa lari pace tu. Kasut. So bila dia landing tak natural, plantar out. Betul, saya dulu pakai memang carbon plate first time memang sakit. Saya ada mengadu, memang sakit lah. Tapi untuk orang yang tak pernah berlari, baru nak start berlari ada carbon plate, memang akan sakit lah. Memang kalau plantar dia punya foundation tu tak kuat, memang dia akan sakit. So jadi apakah saranan? So adakah jangan beli yang carbon plate dulu, pakai kasut biasa dulu ke ataupun dia transition. Daripada kasut biasa tu nak transition tu tak boleh lah. Besok pergi kedai beli kasut carbon terus buat speed work. Maybe dia ambil masa seminggu 2 just jogging, just nak ambil feel. Biasa kan, sebab landing memang automatically berubah. Dia memang sebab dia control lah. Dia tujuan dia untuk propulsion. So kasut kaki kita biasa terlipat sikit kan bila kita landing, tapi tiba-tiba ada benda macam keras kan. Dia jadi flat. Sakit lah. Menarik. Jadi kan tadi macam Jumat dia cakap pasal dia ada heel strike yang heel strike kan. So jadi mungkin haus dia punya tu. Adakah pernah dengar tak yang mungkin orang terjatuh dari segi dia lari mungkin dia bahagian tak balance, dia tak stable kan. Terjatuh. Ada terplay out lah senang. Ankle sprain lah orang Jawa cakap. Orang Jawa. Orang Jawa cakap. Sebenarnya bila dah zaman sekarang kasut semua nak maksimum 40 mm. Kalau boleh tak nak yang nipis-nipis dah. So bila kasut tinggi ni, kebarangkalian kita nak terplay out tu memang tinggi. Especially bila ada corner. Macam saya pun walaupun dah pakai kasut tinggi ni macam dah few years, kalau lari dalam town kan, kalau road kita straight je kan, bila dalam town tu tiba-tiba ada belok-belok memang terplay out. So memang kena hati-hati lah. So jadi biasa kan. Jadi mengelakkan daripada terplay out tu. So ada dia strength training apa semualah macam tu lah. Coach, saya nak tanya mengenai berapakah jumlah kilometer larian yang disarankan kepada orang yang baru mula berlatih? Ini subjektif ni soalan ni. Sebabnya berlari lah. Dia kena tengok orang. Sebab macam saya, kalau macam orang ramai PM saya, coach saya nak training program, saya lari macam ni. Saya cakap dengan dia, saya punya training program based on individual. Kita tak boleh samakan contoh orang tu yang berat 80-90 kilo dengan orang yang berat 60 kilo. Memang takkan sama lah. Kalau macam orang yang baru nak lari, dia overweight, kalau saya tak sarankan berlari pun. Berjalan, berbasikal. Buat low impact lah, yang low impact dulu supaya dia punya badan dia ready. Bukannya kata nak berlari terus berlari. Tak, dia maksudnya kalau contohlah ada orang macam dia kata, coach saya dah lama tak lari, saya ada kejohanan ni, saya ada masa yang pendek untuk training, jadi berapa mileage saya nak cover. Macam saya ni banyak buat cross training.
supaya atlet macam orang tu boleh dapat the best out of the time yang dia ada lah. Alright, kita ambil contoh terdekat Puspa Lecumi sebab masa tahun 2021 memang zaman macam boleh kata dia punya kejatuhan lah. Tak berapa perform, and then last game masa saya ingat KL Open tu dia dah nak give up. Sebab dia kata dia tak ada masa yang cukup untuk prepare untuk semua, sebab masa tu gap antara daripada KL Open ke Sukma masa tu ada sebulan lebih je. Sebulan lebih sikit je. Tapi saya cakap dengan dia, sabar, dengar cakap saya, kita buat. So macam mana saya buat? Saya gantikan lari tu dengan cycling. Alright, sebab bila cycling kita Puspa start dengan cycling balik. Yes. Daripada makcik kayuh pergi pasar, sampailah memang saya suruh, masa tu saya minta bantuan dengan Amirul, tarik kita pergi kayuh jauh. Sebab apa? Bila berkayuh, satu memang impact very low lah, sebab kita kayuh, and then kita dalam masa yang sama kita train endurance, kita dapat strength. Kena faham, macam kita cakap tadi, kita berlari zone 2, betul? Bila kita cycling, kita dapat train strength dalam masa yang sama. Bila kita kayuh, heart rate kita tak setinggi lari. Alright, betul. So kita dapat dua benda. Ini benda saya terkongsi pula dengan orang lain. Ini sebenarnya secret. Tolong delete balik. Tolong delete balik yang tadi tu. Secret tapi itulah rahsia dia. Orang kata orang terkejut macam mana Puspa boleh dapat 2 emas, dan dalam masa yang singkat dia boleh lari daripada 20 minit dia dapat lari 18 minit 5K. Perempuan 18 minit 5K. Outstanding lah. Fast, betul, very fast. Sebenarnya dia boleh lari lagi laju pada tu, cuma dia masih ada takut-takut masa tu. So macam saya cakap, kalau berbalik tadi soalannya, kalau kata orang macam baru nak lari, mileage depends pada orang. Saya tak ada tentukan, macam kita orang pun, macam training saya tak ikut mileage. Saya ikut masa. Contoh kalau baru kita training macam 20 minit. Macam saya, contoh saya pernah ajar skor rendah. Skor rendah takkanlah budak nak lari 10 km. Memang tak make sense langsung. So budak tu tak pernah berlari. Saya ingat saya masuk sekolah tu dalam keadaan sekolah tu memang ranking bawah-bawah. Jadi saya cakap dengan dia, nak pergi MSSM, pergi Kebangsaan, boleh. Dengar cakap saya. 2 minggu pertama tak lari. Jalan 20 minit, jalan kaki saja. Tengok atlet pun berjalan tau. Jalan sebab apa? Dia daripada kosong, memang tak ada apa-apa. So kita nak build dia punya base strength dia, structural strength dia, kita kena start progressively. Kita jangan fikir shortcut. Tak ada shortcut. Betul. Kalau kita nak shortcut tu, biar shortcut yang berilmu, bukannya shortcut yang main bedal je. Betul kot, saya sokong yang tu, ilmu tu. Jadi orang kata bila kita training macam tu, biar progress. Biarlah kita progress, katakanlah kita training dalam masa sebulan, contoh kita lari 5K, katakanlah sebelum ni kita buat 30 minit, biarlah turun 29 minit, 1 minit sebulan pun tak apa. Daripada kita turun 5 minit, lepas tu kita injet 6 bulan lagi baru boleh lari. Betul. Tak berbaloi. Memang tak berbaloi. Tak berbaloi lah. Jubab pernah berbadan besar ke depan dan ke tepi yang tadi awal kan tu kan. So macam mana Jubab punya recommendation lah, sebab tadi coach cakap macam coach cakap lah, biar last minute sebulan daripada cepat sangat. Sebab yang saya tengok sekarang banyak yang kawan-kawan injured. Dia macam dulu-dulu masa kita start lari, marathon 4 jam ni kira target orang Malaysia lah. 4 jam. Dia general lah, bukan elite kan. So macam kita lari 3-4 tahun dapat 4 jam. Orang-orang sekarang first FM 5 jam. Second FM terus 3,5 dalam masa tak sampai setahun. Sebab apa? Teknologi, training, apa achievable semua. Lah benda achievable, tu kan? Yes. Tapi lepas 2-3 marathon dah habis. Injured. Sebab dia cepat sangat, too fast too soon lah. Kenapa dia cepat sangat? Sebab maybe running community banyak. Hari Isnin join group ni. Selasa patut rest, dia join group ni. Rabu hari-hari lari. Ni sebenarnya nak tengah perli a few kawan-kawan yang baru injured ni. Kalau tengah dengar ni, harap dia dengar lah. Sebab saya pesan kat dia, harap terbukalah hatinya kan. Sebab saya pesan at this pace, kalau hari-hari kau lari macam ni, banyak ni, aku bagi kau sebulan. Lepas tu hilang, lepas sebulan tu hilang, tak ada update. Kenapa? Hilang kat Strava lah. Hilang kat Strava. Injured betul. Sebab apa? Dia tak ada recover. Tak, benda ni bukan buat main-main, sebab dia adalah health, kesihatan kan. So kita concern dengan kesihatan. Kita nak buat sesuatu tu untuk jadikan orang tu long term kan, boleh sihat sampai ke akhir hayat lah kan. Betul. Tetapi dalam masa berapa? Sebulan. Sebulan habis. Jadi tak bukan untuk kesihatan lah. Dia lebih untuk kecederaan. Ego. Ni latihan untuk kecederaan. Betul. Orang buat 4 jam, dia nak buat 4 jam. Tapi orang lain buat 4-5 tahun, dia nak buat cepat.
So macam boleh tak, oh my second marathon dah 3.30. Kita lama dulu nak turun tu. Kita long term lah training. Kita bukan untuk short term. Betul long term. Di akhirnya ke tanah je. Coach, saya nak tanya coach. Coach banyak dealing dengan athlete high performance yang dalam track lah kan. Yes. Jadi apakah faktor utama apa faktor utama yang coach rasakan penting untuk seseorang tu menjadi atlet yang berjaya? Faktor paling utama lah sikap lah. Nombor satu Sikap. Pasal macam tergamam sikit. Saya jujur cakap saya ramai je yang atlet yang request untuk masuk ke sukan untuk training bawah saya. Tapi ada few yang saya tolak bersebab. Sebab saya orangnya bukan saya tengok performance dulu. Bukannya background dia kata ranking nombor 1 Malaysia saya ambil. No. Macam saya ni, saya tak latih star. Saya latih atlet yang nak dilatih. Bukannya orang kata jenis yang kita cakap lepas tu nanti dia petikaikan pula. Kenapa macam ni coach? Cakap sekarang ni kau coach ke aku yang coach? Jadi bila orang kata kita nak latih atlet high performance ni, kalau tanya dengan saya memang attitude is number one lah. Contoh ada atlet yang dia punya attitude tak bagus. Mungkin dia training halfway and then dia dah berjaya, belum berjaya lagi. Mungkin dia kejohanan dalam kebangsaan dia menang, aku dah bagus. Jadi aku nak training sendiri. Ada pernah berlaku. Saya tak nak mention siapa, tapi pernah berlaku beberapa kali atlet bawah jagaan saya yang berlaku macam tu. Saya kata okey lah, sebulan kau training sendiri, kita tengok apa jadi. And then pergi ke Johanan, terlipat. Lepas dia terlipat tu maksudnya dia tak boleh perform ke ataupun dia tak masuk pun? Kalah. Maksudnya daripada ranking nombor 1 jatuh ranking nombor 5 macam tu. Okay, so balik pada saya, nanti saya cakap macam power ke? Yelah. So dekat situ, tapi macam saya, macam atlet yang memang macam Amirul ni memang seorang atlet yang memang very outstanding lah. Dia saya marah macam mana pun dia je. Dia tak pernah sekali pun dengan saya melawan, tak pernah. Kalau saya kata kau balik, kau kena balik. Memang sebab itulah orang kata punca sikap lah, attitude lah. Sebab kalau orang yang betul-betul nak berjaya, contoh lagi satu, kalau orang tu kerap bagi alasan. Ada orang yang tu, coach, saya nak training macam ni, saya nak pergi Sukma macam ni. Saya bagi training, alamak coach, ini macam ni lah, saya punya masa macam ni. Alamak, kau kata kau nak pergi Sukma, tapi kau cerita pasal masa. Dalam satu hari ada 24 jam. Kalau kau tak boleh training pagi, kau training awal pagi. Sebab tu macam saya cakap saya lari pukul 3 pagi tu. Kenapa? Sebab pagi kita kerja. Kita latih budak. So kita sendiri yang kena cari masa tu. Tu sikap lah tu kan. Sikap lah. So kalau dekat situ dia dah bagi alasan, sekejap alasan dia kata kawan kawan dia lagi laju. Yes, kawan lagi laju. Tapi kau tak boleh jadikan tu sebagai satu alasan untuk engkau tak boleh berjaya. Contoh macam Johor, saya boleh cakap sekarang ni untuk atlet middle long distance, competitive level dia memang tinggi. Sebab kita ada few coaches yang memang orang kata very orang kata committed lah. So jadi atlet Johor ni kalau nak qualify for Sukma memang timing kena decent. 5K kalau tak boleh buat 15 minit, bye-bye lah. Jangan harap nak wakil Johor. So dekat situ kita orang kata bukannya setakat orang kata talent semata-mata. Kalau ada talent, hujung minggu cuti, coach saya nak balik jumpa nak jumpa girlfriend ke, nak jumpa mak ayah ke. Saya terus terang, contoh macam sekarang ni cuti, orang lain semua cuti, kita mana ada cuti. Budak kita semua tahan. Saya tanya orang rumah saya lah, sepanjang dia berkahwin dengan saya ni, masa saya dengan keluarga memang sangat sikit. Betul. Saya pun ada dengar cerita coach bersama dengan Amirul tidur kat rumah, masakkan kan. Ni this kind of attitude yang coach ada. Takkanlah atlet pun nak membelakangkan jurulatih kan. Yes. Jubab pun macam mana? Ni tadi tu untuk larian track macam mana? Jubab sendiri berjaya. Kita jangan tanya kan student lah kan, tapi Jubab apakah faktor utama Jubab yang menyebabkan Jubab ni berjaya? Berjaya tu tak lah. Kira berjaya lah. Kira berjaya lah. Improve lah. Sebab ada lagi target kita. So sebab saya dulu first time buat marathon. First time ever Putrajaya naik marathon. Masa habis tu kecil hati sebab organizer tengah cabut kemah. Habis lambat. Orang dah balik. Habis lambat. So 6 jam lebih. So dari situ dia macam terkesan lah. Tak boleh lah macam ni. Kalau sekadar nak masuk lala santai, tak. Kita mesti nak ada target. So saya start sikit-sikit berapa lama. Okay, target 5. Sampai sekarang dah dapat 3 jam lebih sikit.
So dia kena konsisten je lah. Ya. Dia tak boleh macam setengah orang kan, dia tak lari seminggu, hujung minggu dia bantai 40-50 km terus sebab dia nak cover seminggu punya mileage. Tapi 4 hari tak ada buat apa. So tak cantik. Baiklah dia buat 10. Konsisten tu lah. So maksudnya attitude dengan konsisten. Istiqamah. Istiqamah. Kan? Tu bahasa apa tu? Bahasa Arab. Tajuk test. Tapi istiqamah betul. Tapi Jubak nak tanya. So boleh tak kan Jubak cakap contoh 50 kilo, pecah 50 km berlari dalam masa seminggu lah mileage kan. Tapi Jubak cakap contohlah pecah 10 kilo satu hari. Boleh tak dalam masa 10 km sehari tu dipecahkan jadi 5 km satu sesi? Maksudnya pagi 5 km, petang 5 km, besok 5 km. Dari segi saintifik saya tak tahulah apa efek dia, tapi baik ada dia tak ada. Kalau kan kita sibuk, memang dah tak ada. Memang paling kuat pun kita boleh buat setengah jam 5 km. So buatlah. So malam ada extra lagi, buat lagi. So at least dia accumulated. So saya suka. Coach pun sama lebih kurang macam tu. Okey, macam Jubak cakap tadi, baik ada atau tak ada. Tapi kalau macam untuk kompetitif, kita kena faham kita punya energy system, kita punya acara tu. So kalau kita acara kita macam full marathon, so kita memerlukan badan kita untuk adapt dengan distance tu. So orang kata kalau kata memang kita just untuk social je, macam just tak terlalu menekankan sangat prestasi, boleh pecahkan macam tu. Memang tak ada masalah. Orang kata tapi kalau kita ada target something yang big, memang kita kena ikut lah. Maksudnya dia punya training tu tak boleh terlalu, orang kata kalau kita nak kena korban lah. Maksudnya kita sendiri yang susun jadual. Mungkin kalau kata dalam seminggu tu kita tak boleh dapat every time, mungkin kita boleh peruntukkan mungkin dalam 2 hari. Pandai-pandai lah kita susun jadual lah. Kita shift kita punya jadual tu, lari tengah malam ke, awal pagi ke. Jadi orang kata kalau tanya dengan saya, at least minggu sekali lah boleh dapat cover mileage yang cukup lah. Ikut dia punya event lah. Okey, menarik. Kalau kita tengok tadi dia cakap pecah kan. So jadi penonton kat rumah confirm tak ada alasan. Tak ada alasan. Untuk kesihatan. Untuk kesihatan. Takkan setengah jam. Takkan. Kesihatan tu untuk siapa? Untuk diri sendiri kan. So takkan dia buat jiran dia yang sihat. Betul tak? Ya, betul. Jadi dia kena pilihlah yang terbaik untuk diri kan. Alright. So next kita akan ada VT kan. VT. Kita ada VT. So silakan. Saya rasa ini satu pendedahan, satu aktiviti yang baik untuk kita sebagai saya kan, bukannya seorang atlet yang elit. Jadi kita jadikan ini sebagai satu pendedahan untuk kita rasa track balapan. Lepas tu pendedahan lah untuk push diri sendiri kan. Saya rasa benda ni memang bagus lah untuk kita punya public, terutamanya untuk Johor lah. Johor sebenarnya memang ramai runner. Saya dapat tahu event ni daripada IG, Rise Up Johor. Yes. First kali untuk kesihatan. Kesihatan lah sebab sebelum ni saya punya berat badan lah masa sebelum PKP 78 kg, dapat turun 63 kg daripada 78 63 kg. Kemudian pun ada ternampak juga dekat IG Rise Up Johor. So dekat situ dia ada hashtag Johor Lapor Diri. So dekat situ ada bagi morality dan juga semangat lah untuk berlari lah dekat situ. So kesihatan bila dah lama-lama tu, bila dah jumpa member-member kelab-kelab kan daripada diorang, jadi try untuk upgrade kita punya timing lah. Jadi prestasi sekarang daripada kesihatan pergi pada prestasi pula. Ini memang satu program yang pada saya untuk kemantapan antara sukan dan komuniti. Sebab ini penting, macam kita pun daripada Persatuan Olimpian Malaysia pun sekarang kita ada program dengan komuniti untuk kita sampaikan mesej. Ni dia. Mesej dia. Buat Olimpian, macam mana nak pergi Olimpik, macam mana nak pergi tak kira lah apa jenis sukan, inilah dia patutnya yang kita buat daripada dulu. Kesihatan pun dia, prestasi pun dia. Sebab saya masa event ada target. Rasa ni satu peluang lah untuk macam saya bukan runner kan. Kita join event ni, lepas tu untuk cabar diri,
untuk cari best timing lah untuk diri sendiri. Bagi saya, dia dapat untuk kita tunjukkan diri, satu. Lepas tu kita dapat kenal event-event yang akan datang untuk cabar diri kita sendiri. So harap Johor dapat sama aktif macam dekat KL. Hope event macam ini akan diadakan lagi ya, berterusan. Jadi lagi semangat komuniti kita lagi tambah sesama runner, insyaAllah. Rise up community. Rise up, jom lapor diri, hashtag jom lapor diri, hashtag Rise up community. Yes. Memang semalam tu ingat lupa pula. Itu kita tengah viralkan lah kan, kita punya hashtag jom lapor diri. Jadi kita nak siapa yang berlari, siapa yang membuat aktiviti larian, tak kira lah aktiviti fizikal lah, larian ke basikal ke, so kita nak mereka letakkan hashtag jom lapor diri itulah, Rise Up Community. So jadi itu adalah pendapat mereka. Macam mana coach rasa, apakah apa pendapat coach lah penganjuran kita tu? Okey, kalau tanya dengan saya, penganjuran yang Carnival RRC ni memang satu penganjuran yang bagus lah sebab macam saya, kita lebih pada kompetitif. So bila ada event yang macam ni, dia merapatkan jurang antara orang yang performance dengan orang yang social. So kadang-kadang orang yang social ni dia nak dekat dengan saya. Contohlah macam saya kita buat social night run, orang takut nak datang. Orang takut dengan saya sebab apa? Orang fikir jumpa dengan kita je laju. So macam kita macam nak terangkan, kita ni bukannya nak laju, kita nak educate orang untuk training dengan betul. Okey, apa nak buat? Okey, sebab setiap orang goals dia tak sama. Ada orang dia nak santai, ada orang dia nak laju. So kita educate untuk orang yang nak santai ni, kita ajar dia supaya dia buat tu risk of injury kurang, kalau dia nak kurus macam mana. Okey, kalau yang performance pula dia ada dia punya ni. And then contohlah macam kita orang dekat Bandar Penawar, bukannya lari je. Macam Jubat cakap, ada yang sesi kita fokus pada drill saja. Ada yang sesi kita fokus pada PNF, okey, flexibility saja. Okey, ada yang sesi kita fokus pada buat body strength. Jadi macam tu, orang kata bagi saya, bila Carnival ni dia buat macam ni, dia mendekatkan sukan-sukan yang berlari ni kepada masyarakat, dan orang yang macam baru-baru dia kata nak cuba. Dan ada orang yang bila kita melibatkan orang yang berprestasi tinggi, dia datang kat sini and then campur dengan orang sosial, jadi di interact tu, manalah tahu kita boleh dapat talent baru. Jubab macam mana, apa pendapat? Sebab tadi dia kata ada Jubab Jubab tolong sikit kamera Jubab. Nampak baju tu, nampak tu baju tu. Sebab tadi dia ada cakap harapkan Johor ni boleh jadi macam KL. Sebab kita tahu, kita sedia maklum, Kuala Lumpur tu dia memang dia punya running community dia memang saya rasa KL running community dia strong sebab banyak event buat kat KL. So orang KL ni dah biasa seminggu tu mesti ada je event. Minggu ada je. Macam kat Johor dengan negeri lain mungkin kurang sikit lah sebab memang KL je yang suka buat banyak organizer. Tapi inisiatif ni memang best sebab apa tahu? First, sebab orang mana kita nak jumpa coach untuk tanya soalan. So bila orang datang dekat komuniti ni, dia boleh tanya sama ada coach betul atau orang-orang yang dah lama lari. Kalau sekadar dia orang punya circle of friend je, semua orang baru, so dia mana dia nak belajar. Kalau Google sekejap lagi ajaran sesat pula. Kan betul. So lagi satu semalam best sebab apa tahu? Macam saya tak pernah tengok sukan fencing sebab kita tak tahu macam mana orang nak masuk sukan fencing. Kan? At least semalam kita jumpa, tanya, sebenarnya ni jalan dia kalau kita nak prepare anak kita nak masuk fencing. Orang tak tahu. Tu antara inisiatif Sukan Negeri Johor lah sebab kita memang dengan persatuan sukan, jadi kita boleh engagement. Lepas ni mungkin ada banyak lagi persatuan-persatuan sukan yang boleh involve lah dengan ni. Saya ada satu soalan mengenai tidur. Saya nak tanya khas pada Jubak lah. Jubak memang macam coach, memang of course akan jaga atlet tidur. Kan pukul 9, 9.30 dah ready untuk tidur lah. Tapi Jubak adalah orang yang bertugas macam orang biasa. Saya rasa mungkin ramai penonton kita pun memang ramai yang bekerja lah, bertugas. Jadi berapakah jumlah masa tidur Jubak seharian untuk make sure yang Jubak ni memang sentiasa on form untuk berlatih dan juga bersukan? Dia sedap tu memang 8 jam lah, tapi of course realistically susah nak dapat 8 jam. Sebab saya punya typical day kadang habis kerja then nak prepare anak
tidur apa semua pukul 8, 8.30. Then baru boleh pergi run. So kita run malam. 8 habis kat pukul 10, 11. After run tak boleh tidur terus, mata masih mata terbuka tegak kan. So memang normal tidur memang 11.30 tu kira dah macam baik lah. So 6 jam 7 jam. Tapi kalau dah nak dekat race, kita cuba paksa lah. Macam sebulan tu kita paksa pukul 10 tidur. So that memang beza. Rasa beza sangat. Mungkin ada contoh tak cukup kan, mungkin ada nap ke ada. Tengah hari lah. Saya tengah hari kalau time kerja memang berlari pergi gym. Orang panggil gila lah. Orang ni pergi makan, kita pergi gym. So sebab memang different level lah. Different level lah. Balik ni nak pergi gym terus ni. Jap. Sebab tadi cuma kata dia siapkan anak apa semua baru pergi lari. Kita habis ni terus lari. Coach atlet coach berapa ramai? Berapa masa yang diambil untuk ni? Okey, kalau atlet saya contoh macam kalau kita punya macam saya ikut fasa. Okey, ikut fasa. Kalau kata setakat general preparation, kita tak emphasize sangat benda tu. Tapi macam Sukma lepas, saya cakap dengan budak-budak, sebulan sebelum Sukma, pukul 9, ready untuk tidur, 9.30 light out. Memang tak boleh orang kata langgar. So memang rata-rata macam lagi sebulan sebelum game besar tu memang pukul 9, 9.30 dah tidur. 9.30? 9.30 dah tidur. Jadi lepas isyak tu, kalau kata diorang tak reti nak tidur, handphone diorang saya akan ambil lah. Walaupun dah besar. Itu high performance Tapi macam rata-rata atlet bawah jagaan saya ni memang orang kata dari segi attitude memang tak ada masalah lah. Dia memang boleh dengar, okey, tidur pukul 9.30, pukul 5.30 bangun. Kalau yang semayang, get ready, pukul 6 lebih gitu dah start training. Sebab macam kita sekolah sukan, biasa macam long distance kita akan training pukul 6.30 pagi. 6.30 sampai pukul 8 lebih macam tu lah. Alright, so kalau tidur pukul 1, pukul 2, memang tak boleh survive-nya. Dia biasanya kesan dia adalah bila dia training, budak senang injet. Dia badan lesu. Bila badan lesu, memang senang injet. Dia tak fokus. Kadang-kadang bila training tengah lari pun boleh nguap. Kat situ kita nampak tak tanya. Kadang-kadang mata merah kan. Lepas tu bila training tu timing tak dapat. So kita akan tanya dengan dia, kau tidur pukul berapa malam tadi? Oh, tidur pukul 2. Buat apa? Main ML. Memang masak. Okeylah macam tu. Okey, baiklah, kita pun dah nak akhir penghujung rancangan kita. Okey, mungkin Jubak ada dengan coach ada harapanlah kepada kata-kata akhir lah. Kata akhir saya sebenarnya saya suka tengok lagi ramai orang pick up lari. Sebab sedih tengok kawan-kawan kita dekat sekolah semua aktif tau. Badan saiz A. Sekejap lagi 4-5 tahun datang saiz triple XL. Sebab terikutkan gaya hidup. So memang seronok bila dia at least walaupun dah besar, at least ada kesedaran untuk start balik untuk healthy. Itu je kita nak. Coach? Harapan saya community running dekat Johor ni berkembang lah. Alright, dan kalau mana-mana ada dari dalam Johor yang nak datang penawar untuk orang kata lari bersama kita hari Rabu malam, boleh saya lalukan lah untuk datang join dengan penawar running community. InsyaAllah memang kita akan bagi orang kata latihan yang hampir sama macam sukan. Dia glimpse macam mana benda tu berlaku, so that bila balik diorang boleh apply dekat diorang punya running community. And then saya berharap orang kata running community Johor ni kalau boleh unite lah. Unite. Sebab saya nampak KL punya running community memang very orang kata tersusun, organized, memang well organized. Kalau macam Johor ni kita tak ada satu running community yang betul-betul orang kata well organized and formidable lah. Okay, sebab macam kita tengok macam Kaiser Ryan ni memang macam Jubak ni memang saya dah lama follow dia memang tengok dia kat IG yang cakap wish dia ni memang macam orang kata kita ada cita-cita nak buat benda tu kat Johor, tapi kita tak ada satu team yang strong untuk buat benda tu. So saya harap macam dengan ada RRC ni mungkin kita boleh collaborate untuk buat sesuatu. Mungkin kita ada buat event menarik. Bila ada event yang rancak, jadi orang kata community kat situ dia akan jadi strong lah. Itu harapan saya lah. Terima kasih. Okay, cepat sangat lah. Kalau boleh nak cakap 3 jam. Yalah, tapi Jubak besok training. Member pun nak balik. Semua pun training juga kan. Training.
Hari Rabu kita nak datang balik Bandar Menawar training. Serius tak? Sebab kita hari Selasa dah pergi tau. Lambat sikit tu. Tapi boleh je sebab macam kita SMA, kita open for public sebenarnya. Kalau nak datang, bagi tahu awal-awal, kita akan maklumkan kepada kita punya pentadbir, datang. Tak ada masalah. Memang kita alu-alukan sebab dah open dah ni. So memang juga nak kena turun dah. Boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu saya mewakili tim produksi dan pengarah Messenger mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel dan kesemua penonton di rumah. Yalah, insya-Allah semoga apa yang dikongsikan oleh kedua-dua panel kita bermanfaat dan dapat meningkatkan lagi minat warga komuniti lah. Of course, daripada mungkin yang dengar pun atlet kan, dia dapatlah bersemangat untuk terus berlatih, tak kira apa sukan pun kan, daripada Jubak. Dan of course selepas ni akan komuniti akan lebih meriah lah, insya-Allah, untuk menjadi lebih sihat lah, insya-Allah. Alright, kita ada soalan kita ada soalan je. Sebelum tu kita ada soalan giveaway daripada saya sendirilah. Ada beberapa soalan yang kita khas untuk giveaway ni. Jadi soalan yang pertama adalah, apakah zon kadar nadi jantung yang dicadangkan? Tadi kita ada tanya, betul tak? Coach pun ada sebut tadi, dah tak boleh cakap lagi, dah tak boleh rewind Lepas tu apakah yang kedua adalah, apakah kasut merupakan faktor penting kesihatan ketika berlari? Dan ketiga adalah, apakah punca utama kecederaan berlari? Dan yang keempat adalah, apakah faktor penting yang diperlukan untuk menjadi atlet larian jarak sederhana dan jauh untuk yang berjaya lah. Dan yang kelima adalah, masa tidur yang diperlukan untuk seseorang mendapat prestasi yang optimum. Jadi saya rasa kita dah bincangkan soalan-soalan tu daripada Jubak dan juga Coach Radi. Hadiahnya adalah merupakan kita rahsia rahsia lah, tapi kita akan bagi hadiah lah. Kita tak scam lah kita tak scam kan. Selalunya panelis selalunya hadiah lain kan. Jadi tu adalah kelima-lima soalan untuk semua penonton di rumah. Jawab inbox dekat Facebook Rise Up Johor. Dan yang dia adalah paling cepat dan paling tepat sekali untuk dapat. Jadi bukannya 100 orang pemenang, bukan 100 orang pemenang untuk dapat hadiah ni. Alright. Okay. So jangan lupa untuk like. Apa ni? Hashtag Lapor Diri. Hashtag. Hashtag Lapor Diri. Hashtag. Hashtag Lapor Diri. Hashtag Rise Up Community. Kita lagi sekali sama-sama. Okey, lagi sekali lah. Okay. Jangan lupa untuk hashtag Jom Lapor Diri. Jom Lapor Diri. Rise Up Community. Alright. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.